الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الطيبين غر الميامين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا جماعة المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sedang jemaat yang dikasihi Allah sekalian, terutama saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada hadirin sembahyang fardu jemaah sekalian. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua akan dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan di akhirat nanti. Khutbah pada hari Jumaat yang mulia ini, saya akan membicarakan tentang tajuk yang bernama memenuhi masa di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Suratul 'Asr. Maksudnya, demi masa, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa yang mana kehidupan kita kesemuanya, daripada lahir sampai mati, kesemua itu bergantung dengan masa. Kerana masa adalah satu perkara yang sangat berharga di sisi agama Islam. Dan terhadap masa ini juga Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kita di akhirat nanti. Aku memberi masa kepada kamu, maka untuk apa kamu gunakan masa itu? Adakah untuk kebaikan atau untuk kejahatan? Satu hadis daripada Nabi SAW yang riwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Nadlah, atau yang digelar dengan nama Abu Barzah radhiyallahu anhu. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima 'amila fihi wa an malihi min aina iktasabah bima anfaqah
wa an jismihi fima ablahu. Riwayat Tirmizi. Artinya, tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam syurga atau neraka, kecuali ia akan ditanya terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 soalan. Soalan yang pertama, tentang umurnya yang berkaitan dengan masa. Untuk apa dihabiskan umurnya? Adakah dihabiskannya untuk menyokongkan perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang baik, demi untuk meningkatkan agama Allah Subhanahu wa taala, atau dihabiskannya untuk menyokongkan perkara-perkara yang batil, perkara-perkara yang sesat, perkara-perkara yang jahat, perkara-perkara yang zalim, atau menyokongkan parti-parti atau jamaah-jamaah yang membuatkan kezaliman terhadap rakyat dan orang-orang ramai. Wa'iyyazubillahi min zalik. Yang kedua, ia akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmunya yang berkaitan dengan masa yang sangat lama untuk mendapatinya. Untuk apa ia menggunakan ilmu itu? Adakah untuk menyelamatkan dirinya sahaja, ataupun untuk menyelamatkan hamba Allah Subhanahu wa taala dengan berilmu untuk dirinya ataupun untuk dirinya sahaja, dan menyampaikan kepada ilmu itu kepada keseluruh hamba Allah Subhanahu wa taala, atau untuk kehancuran dirinya sahaja dengan tidak beramal dan tidak menyampaikannya kepada orang ramai. Ma'azallahu min zalik. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan kita ataupun akan tanya kepada hambanya tentang hartanya. Dari mana ia mendapatkannya? Adakah dengan cara yang baik yang disuruh oleh agama Islam, seperti ia bekerja dengan titik peluh dia sendiri untuk mendapat harta dan rezeki yang baik, rezeki yang halal, rezeki yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ia mendapat harta itu dengan cara yang larang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mencurikan harta-harta orang yang lain, yang memakan harta-harta orang yang lain dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang haram oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah wahai saudaraku semua, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Artinya, setiap daging darah yang tumbuh daripada harta yang haram, maka api neraka lah yang sesuai baginya. Ma'azallahu minan nar. Dan ia akan ditanyakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa ia menghabiskan harta itu? Adakah ia menghabiskan untuk kebaikan, atau ia menghabiskan semata-mata untuk kejahatan? Itu adalah perkara yang disoal oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketiga. Dan yang keempat, ia akan ditanyakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tubuh badannya. Untuk apa ia gunakan tubuh badan yang sehat dan afiah ini? Tidak free Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita, yaitu tubuh badan yang sehat, tubuh badan yang afiah ini. Bahkan di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan tanya, adakah kamu gunakannya untuk memusnahkan diri kamu dengan kejahatan, dengan minuman keras ataupun dadah dan lain-lainnya daripada perkara-perkara yang haram oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hujung hidupnya perkara itu akan membinasakan dirinya sendiri, akan menjadikan seorang yang tidak berakal waris, jadi gila, jahat perangai, dan akan jadi seorang hamba yang derhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Wal-iyazu billahi min zalik. Sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, hadis qudsi yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yaqul
Ya ibn Adam, tafarrag li'ibadati amla sadraka ghina wa asadda faqraka wa illam taf'al mala'tu yadayka syughlan walam asudda faqrak. Riwayat oleh Tirmizi. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis kursi, wahai anak Adam, penuhkanlah masa engkau untuk ibadat kepadaku, nescaya aku memenuhkan dada engkau dengan kekayaan, dan aku melindungkan kefakiran daripada engkau. Dan sekiranya engkau tidak berbuat yang demikian, tentu aku akan memenuhkan dua tangan engkau itu dengan kesibukan dunia, dan aku tidak melindungkan kefakiran daripada engkau. Daripada hadis ini kita dapat mengambilkan beberapa pengajaran seperti berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya supaya memenuhkan masa hidupnya dengan beribadat kepadanya, tanpa bersyirik kepadanya dengan sesuatu yang lain. Dan ibadat ini meliputi makna yang luas, bukan terbatas pada jenis-jenis ibadat ta'abudiyah sahaja, seperti sembahyang, zakat, bacaan Al-Quran dan lain-lainnya. Bahkan ibadat itu termasuk juga segala gerak-geri kerja manusia di dalam setiap bidang hidup mereka, mengikut cara yang halal dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala bentuk dan memenuhkan masa untuk beribadat kepadanya itu adalah sebab punca kebahagiaan seseorang, dan akan dirasai tenang dan bahagia di dalam jiwanya, serta ada perasaan cukup dengan apa yang didapati daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tenang dan bahagia ia di dalam hidupnya, dan ini bahkan ia akan dapat kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa taala juga di negeri akhirat nanti. Allahumma ja'alna minas su'ada'i fid daril qarar ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah kami daripada orang yang dapat kebahagiaan di negeri akhirat yang kekal nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الآمنين والأموات، وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عباد المؤمنين.
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.